Jadi kalau kita tengok, tiada cadangan untuk kembali laksana PKP. Kluster yang ketiga ialah kluster Jeluk Selangor. Kes positif COVID-19 catat rekod baru melonjak kepada 317 kes. Kes indeks kluster ini iaitu Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumlah kes baru COVID-19 di negara ini terus merekodkan peningkatan dengan 317 kes hari ini berbanding semalam 287 kes. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata pertambahan itu menjadikan jumlah kes keseluruhan meningkat kepada 12,088. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa terdapat 3 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini, iaitu 2 di Kedah dan 1 di Selangor. Kluster Bah Lunas Kedah ialah kluster baru yang dikenal pasti di Kulim, Kedah. Kluster yang ketiga ialah kluster Jeluk Selangor. Kluster baru ini telah dikenal pasti di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kes indeks kluster ini iaitu kes ke-11,788 adalah seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 27 tahun. Kes dikesan COVID-19 melalui saringan individu bergejala pada 1 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh. Susulan itu, saringan kontak rapat telah dijalankan. Hari ini juga satu kematian dicatatkan membabitkan rakyat Malaysia berumur 57 tahun dan mempunyai penyakit kencing manis, darah tinggi serta dislipidemia. Jumlah kematian di negara ini adalah 137. Manakala 4 kes lagi memerlukan bantuan pernafasan di unit rawatan rapi ICU. 3 negeri yang mencatat jumlah kes tertinggi, Sabah 155, diikuti Kedah 102 kes dan Selangor dengan 32 kes. Selebihnya 65 kes dilaporkan di beberapa negeri lain. Kerajaan memberi jaminan untuk terus mengawal dan menguruskan penularan COVID-19. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, beliau memahami kebimbangan masyarakat berikutan peningkatan baharu kes COVID-19. Perdana Menteri membuat kenyataan itu di laman Facebooknya sebaik selesai mempengerusikan mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN berkenaan COVID-19 di Putrajaya. Menurut Perdana Menteri, beliau yakin situasi pada masa ini adalah terkawal dan masih dapat dibendung. Tambah Tan Sri Muhyiddin, pada mesyuarat ini beliau dimaklumkan kebanyakan kes berkenaan dikesan melalui aktiviti pengesanan kes serta kontak rapat di kawasan yang dikenal pasti. Beliau memberi jaminan keadaan sedang diuruskan dengan baik oleh agensi-agensi kerajaan yang terlibat. Tambah Tan Sri Muhyiddin, mesyuarat hari ini juga memutuskan untuk membuka lebih banyak pusat tahanan dan kuarantin sementara di Sabah. Ini termasuk menambah petugas Kementerian Kesihatan bagi tujuan menjalankan proses saringan ke atas parti yang ditahan dan menambah bilangan anggota keselamatan untuk mengawal sempadan daripada dimasuki parti khususnya di Sabah. Tiada cadangan untuk kembali melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara. Menteri Kanan Kluster Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pergerakan rentas negeri juga masih dibenarkan. jadi kalau kita tengok, 1 kes, 2 kes setiap negeri. Jadi tidak merupakan satu perkara yang membimbangkan. Dan saya dah katakan, takkan ada mungkin kosong di seluruh negara. Kerana seperti saya kata, COVID-19 ini masih lagi berada di sekeliling kita. Besok lusa mungkin ada orang lain akan kena COVID-19 ini. Jadi kalau kita 1-2 kes kita nak lock seluruh negara, sampai bila pun negara kita, negeri-negeri dan sebagainya tidak boleh dibuka. Kerana PKP akan tetap akan terus dikenakan di seluruh negara kerana 1-2 kes ini. Seperti yang berlaku di Kedah dan Sabah, kes tertinggi hanya direkodkan di Depot Tahanan Imigresen serta penjara dan masih boleh dikawal. Jika berlaku peningkatan kes, baharu sekatan lebih ketat dibuat di lokaliti berkenaan. Datuk Seri Ismail Sabri turut menjawab mengenai dakwaan bahawa peningkatan kes COVID-19 kebelakangan ini berpunca daripada ahli politik yang pulang dari Sabah. Tegas beliau, perangkaan semasa menunjukkan hanya 132 daripada lebih 13,000 individu yang disaring didapati positif selepas pulang dari Sabah. Ini hanya 132
Dan ianya bercampur-campur antara orang politik mungkin yang pergi berkempen waktu PRN, saya tidak menafikan, tetapi termasuk jugalah pelancong-pelancong yang melancong di Sabah, orang yang ada tugas rasmi di Sabah, ada yang mempunyai urusan perniagaan di Sabah. Jadi 130 lebih yang 1% itu bukan orang politik semata-mata tetapi bercampur-campur. Jadi tidaklah orang politik semata-mata. Oleh itu, tambahnya dakwaan berkenaan tidak berasas kerana bukan orang politik sahaja yang didapati positif jangkitan COVID-19 selepas kembali dari Sabah. Kesemua Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska di bawah Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas yang berada di zon merah seluruh negara diarah tutup. Ketua Pengarahnya, Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata tindakan itu dibuat atas nasihat Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak COVID-19 dalam kalangan murid dan petugas. Setakat ini, jelas Datuk Muhammad Yasid, 281 tabika dan 9 taska di Kedah, Terengganu dan Sabah sudah ditutup. Penutupan itu membabitkan 6,699 murid. Namun pihaknya menjangkakan ada lagi tabika dan taska di beberapa negeri lain akan ditutup. Penutupan tabika dan taska ini dibuat sehingga menerima arahan serta nasihat selanjutnya daripada KKM. Tambah Datuk Muhammad Yasid, sepanjang tabika dan taska dibenarkan dibuka semula selepas PKP, Kemas mematuhi SOP yang ditetapkan. Dengan kebenaran murid yang hadir antara 30 hingga 50% sahaja setiap hari bergantung kepada keluasan kelas. Seramai 150 penumpang tren terkandas di stesen tengah stesen kereta api Bukit Bendera di Georgetown. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada 2.33 petang. Maklumat diterima daripada seorang mangsa yang terkandas dalam kereta api itu. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat payah terhubung dikerah membantu membawa turun kumpulan penumpang terbabit. Difahamkan kejadian berpunca akibat kegagalan pada sistem funikular kereta api berkenaan. Kali terakhir insiden sama berlaku pada 22 Disember tahun lalu, menyebabkan 900 pengunjung Bukit Bendera terkandas. Susulan penangguhan serta-merta pendaftaran secara bersemuka bagi penuntut Institut Pengajian Tinggi IPT untuk sesi kemasukan Oktober. Hari ini, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Noraini Ahmad memohon maaf terhadap kesulitan yang timbul. Permohonan maaf itu dibuatnya menerusi Facebook rasmi miliknya. Datuk Noraini menjelaskan penangguhan pendaftaran itu dicadangkan selepas berlaku peningkatan mendadak kes COVID-19 sejak beberapa hari lalu. Keputusan itu juga dibuat selepas kementerian mengadakan perbincangan dengan semua pihak pengurusan IPT selain Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Tambahnya, KPKT mengambil maklum rintihan dan keluhan penuntut serta ahli keluarga terlibat serta berharap pihak IPT dapat bersikap wajar dalam menguruskan segala hal yang berbangkit berhubung penangguhan ini. Semalam, Kementerian Pengajian Tinggi mengeluarkan kenyataan rasmi mencadangkan semua IPT supaya menangguhkan pendaftaran secara fizikal atau bersemuka bagi penuntut baharu dan lama. Urusan pendaftaran digalakkan dilaksana secara dalam talian. Keperluan penuntut yang berada di kampus menjadi keutamaan Institut Pengajian Tinggi IPT dalam memastikan kebajikan mereka terus terpelihara selain memastikan keselamatan terjaga termasuk pematuhan kepada SOP bagi mengekang penularan COVID-19. Pelbagai bantuan turut disalurkan menerusi Majlis Perwakilan Pelajar MPP, Persatuan Mahasiswa Fakulti serta pemudah cara yang dilantik. Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Profesor Insinyur Datuk Dr. Osman A. Karim berkata, meskipun menyedari keputusan itu dilaksanakan di saat akhir dan menimbulkan keresahan dalam kalangan ibu bapa dan penuntut, namun beliau beranggapan ia amat wajar atas faktor keselamatan dan kesejahteraan semua pihak. Tapi di waktu yang sama, kita turut mengambil kira situasi di mana mungkin ada pelajar yang telah tiba lebih awal, yang telah membeli tiket dan juga yang perlu hadir ke kampus kerana masalah capaian internet atau sebab-sebab yang lain. Bagi mereka ini kami benarkan dan kita akan uruskan mereka sebaik mungkin. Tetapi bilangannya
akan berkurangan. Kalau sebelum ni kita jangkakan 4,000, jadi yang kes-kes yang sebegini mungkin tak ramai dan ini lebih mudah untuk diurus bagi mengelakkan berlakunya penularan COVID-19. Bagi pelajar yang telah sampai, yang dalam perjalanan akan kita tempatkan di bilik kolej masing-masing dan mereka ini akan juga mengikuti aktiviti secara dalam talian. Tambahnya, pihak universiti dan KPKT telah pun berunding dengan syarikat penerbangan untuk membolehkan penuntut yang telah membeli tiket meminda tarikh penerbangan. Pihak universiti bersedia membantu dalam bentuk kewangan seperti pembayaran semula tiket menggunakan tabung kebajikan dan lain-lain sumber. Sementara itu, Sekretariat Timbalan Naib Chancellor atau Timbalan Rektor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Awam dalam kenyataan berkata pihaknya sentiasa bersedia menghulurkan bantuan sekiranya ada yang mengalami masalah. Dan MPP juga sedang berjuang untuk memastikan pelajar-pelajar non-resident ataupun pelajar-pelajar yang menyewa di rumah sewa di luar sana agar kebajikan mereka juga turut terjaga. So insya-Allah MPP akan buat perjumpaan dengan pemilik rumah sewa ataupun mana-mana ejen rumah sewa supaya kita dapat runding dan kita dapat bincangkan satu solusi yang menguntungkan kedua-dua belah pihak, sama ada mahasiswa dan juga pemilik rumah sewa, dan kami harap perkara ini dapat didukung di peringkat kementerian lah, insya-Allah. Tak perlu risau sebab makanan masih disediakan, pihak universiti bagi makan dan minum yang cukup, ada penjarakan sosial, SOP masih lagi dijalankan macam biasa. Jadi kami rasa macam keadaan masih lagi terkawal. Dekat sini pun kami masih ada lagi makanan dan bekalan minuman yang mencukupi, dan bagi pelajar-pelajar yang ingin balik dah dibenarkan balik. Ada majlis perwakilan pelajar yang sentiasa memberikan update pasal isu semasa, pasal kebenaran balik, pasal asrama. Jadi tiada sebarang masalah di sini. Atas keprihatinan terhadap penuntut yang terkandas dan memerlukan bantuan, masyarakat termasuk wakil rakyat tampil menawarkan bantuan dengan tanda pagar tolong bantu dan siswa jaga siswa. Bantuan yang kami bagi bantuan macam malam tadi ada dalam 22 orang tu kita orang bantu, maknanya kita ada yang kita bagi tempat tinggal, ada yang kita bantu untuk duit tambang balik sebab ada yang tak ada duit tambang nak balik kan sebab dia dah guna duit tambang, ada yang juga kita bagi duit untuk makan. Duit-duit ni datang daripada sumbangan kawan-kawan saya. So kita orang sama-samalah kumpul dan kita bagi pada mereka yang memerlukan. Dia tak adalah banyak, dia sikit je tapi cukuplah untuk membantu mereka. Kembali bersuah, seorang lelaki peniaga pasar malam dan pasar tani dari Kota Baru mempunyai hobi mengumpul barang lama dan kini telah mengumpul 10,000 barangan lama berusia antaranya sehingga lebih 300 tahun. Begitupun tidak seperti kebanyakan orang lain, Muhammad Fauzi Kamarudin menyimpan barangan itu di kediamannya. Melangkah ke kediaman Muhammad Fauzi di Jalan Kuala Krai, Kota Baru, mata seakan-akan tidak berkelip. Dari pintu pagar sehingga ruang tamu kediaman 2 tingkat ini syarat dengan barangan lama yang tidak ternilai harganya. Semua barangan itu dikumpulkan oleh Muhammad Fauzi sejak usianya 12 tahun sehinggalah kediamannya dijadikan galeri kraf warisan purba sejak beberapa tahun lalu. Saya ni zaman duduk sekolah tu, kira habis sekolah tu balik kira menyarilah. Tidak kata main dengan budak-budak biasa. Jadi saya ni lebih dengan orang tua, saya bergaul dengan orang tua lagi sebab ilmu tu saya nak ke. Dengan perikat saya ni saya tidak gaul tidaklah mana. Saya ambil perikat orang tua-tua sebab saya nak tahu benda ni, benda gap dia nak boleh tahulah. Katanya koleksi itu untuk pameran tontonan generasi muda dan peminat yang meminati barangan lama dari seluruh negara. Antara koleksinya yang paling berharga ialah pedang dan keris berusia hampir 200 tahun, era Kesultanan Kelantan Petani yang pernah digunakan untuk memancung dan memotong kepala pesalah. Semua koleksi milik Muhammad Fauzi ini diiktiraf oleh Persatuan Seni Purba dan Kraftangan Kelantan. Hanya mereka yang berminat dan sedia berbelanja besar mampu memiliki beberapa daripada koleksi Muhammad Fauzi. Saya paling minat sekali keris. Nombor 1 lah kira keris. Lebih keris belakang lah kita kira peminat. Hak beli pada dia pun banyak dah juga. Ada harga 4,000, 5,000, macam-macam lah. Koleksi lain yang turut dimiliki Muhammad Fauzi termasuk kapak kecil berusia lebih 100 tahun. Dipercayai milik pengikut pahlawan Tok Janggut ketika menentang British.
Baik saudara, jering mungkin kurang diminati kerana pahit dan berbau. Bijak mengolah seorang peniaga di Kuala Terengganu mampu menjual jering rebus sehingga 2,000 keping sehari. Ali Ismail atau Pak Ali, 64 tahun berkata, pemilihan buah jering penting dalam pembuatan jering rebus. Pak Ali hanya memilih jering yang tua bagi memastikan isinya kenyal dan tidak mudah hancur bila direbus. Isi jering yang sudah dikupas akan direndam semalaman di dalam air bagi mengurangkan bau kuat pada jering. Manakala bagi proses merebus, Pak Ali menggunakan dapur kayu agar rasa dan aroma jering dapat dikekalkan. Kebiasaannya proses merebus memakan masa 1 hingga 3 hari. Bagi memastikan bekalan jering mentah tidak terputus, Pak Ali sanggup membeli buah itu lebih tinggi dari harga pasaran. Kebiasaannya orang beli jering hanya dalam RM40, RM50, RM1,000. Tapi saya sanggup bayar dengan harga RM70, RM1,000. Cuma saya nak bekalan tu ada. Tapi kalau oleh kerana jering dah terlalu banyak, saya mungkin kurangkan sikit dalam RM60 ke RM5. Kita tengok pada buah tu banyak ke sikit. Kebanyakan pelanggan Pak Ali membeli jering rebusnya bukan hanya kerana keenakan rasanya, tetapi khasiat di sebaliknya. Tidak hairanlah selain masyarakat setempat, jering rebusnya mendapat sambutan menggalakkan dari pembeli luar Terengganu seperti Kelantan dan Pahang. Memang kita lalu kot ni, memang kita siasa beli jering ni. Dia baik untuk dengar-dengar kata lah. Tapi kita makan pun terbukti lah. Macam ke usuh kita okey, buang air okey. Lepas tu orang kata macam kanser pun okey juga. Molek. Macam ke kanser-kanser usuh ke okey. Jering ni. Makanan tradisional Terengganu. Lepas tu dia ada banyak khasiat kan untuk kesihatan. Dan yang mengikut kajian katanya boleh menurunkan kandungan gula dalam darah. Itu yang saya makan tu je lah. Jering yang sudah direbus boleh bertahan sehingga seminggu. Jering rebus lebih enak jika dimakan dengan kelapa parut yang dicampur gula dan garam. Laporan sukan, Ketua Jurulatih Johor Darul Takzim JDT Benjamin Mora berpuas hati dan bangga dengan pasukannya yang berjaya merangkul kejuaraan Liga untuk 7 musim berturut-turut. Katanya semua pemain telah memberikan yang terbaik. Misi mahu menjulang piala di laman sendiri juga tercapai. JDT menentang Sabah di Stadium Sultan Ibrahim. JDT sememangnya mahu menang bergaya bagi meraihkan kejuaraan yang dinanti-nantikan. Diego Luis Santo memperolehi gol pembukaan pada minit ke-38. Diikuti gol minit ke-56. Hasil penyudah Safawi Rashid menerusi percubaan menarik dari luar kotak penalti. Sabah cuba mengejar dengan Dennis Buscening menjadikan kedudukan 2-1 pada minit ke-74. Namun Safawi terus mempamerkan ketajaman menjaringkan gol kedua pribadi pada minit ke-81 untuk kedudukan 3-1. 3 minit kemudian, Leandro Velasquez memadam usaha kebangkitan Sabah hasil jaringan menerusi sepakan percuma sekaligus melengkapkan kemenangan 4-1 JDT. Penyokong pasukan Johor, juara CIMB Liga Super Malaysia 2020. Kemenangan 4-1 ke atas Sabah mengesahkan kejuaraan JDT selepas mengumpul 26 mata keseluruhan. Sebaik perlawanan tamat, upacara penyampaian hadiah dan trofi dimulakan. Stadium Sultan Ibrahim dipenuhi cahaya dan diwarnai dengan percikan bunga api yang menghiasi ruang udara. Dengan saingan Liga Super musim 2020 dipendekkan kepada hanya 11 perlawanan, JDT tidak mampu lagi dicabar apabila berjaya meraih 8 kemenangan dan 2 keputusan seri sekalipun masih memiliki 1 perlawanan. Juara CIMB Liga Super Malaysia 2020. Sementara itu, perlawanan ke-10 Liga Super menentang Sabah semalam menjadikan penampilan terakhir Safawi Rashid bersama JDT. Menerusi laman sosial rasmi Johor Southern Tigers, JDT mengucapkan selamat maju jaya kepada Safawi yang bakal berhijrah ke klub Portugal Portimonense SC dan akan melepas malam ini.
Safawi kelihatan sebab ketika bertemu pemilik JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim siang tadi. Pemain berusia 23 tahun ini telah melakukan 101 penampilan dan menjaringkan 47 gol bersama JDT. Hujung minggu digunakan warga media prima untuk beriadah dengan menjadikan sukan yang kian menjadi sebutan foot golf sebagai medium aktiviti pertandingan. Saingan julung kali diadakan itu membabitkan penyertaan 24 pasukan termasuk agensi luar. Dianjurkan Kelab Media Prima, saingan berlangsung di lapangan Foot Golf Malaysia di Kundang Leeds Country Club, Rawang. Sebanyak 24 pasukan mengambil bahagian, menyaksikan 16 daripadanya terdiri daripada warga kerja, sementara 8 lagi merupakan agensi kerajaan iaitu Badan Kebajikan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kuala Lumpur, Institut Sukan Negara, ISN bersama-sama organisasi luar seperti Tenaga Nasional Berhad TNB dan Haiba Quest. Sukan foot golf yang menggabungkan permainan bola sepak dan golf itu dilangsungkan dalam format serta peraturan tersendiri bagi memberikan keselesaan kepada semua peserta baik lelaki maupun wanita. Seperti acara-acara sukan lain, saingan diiringi penetapan prosedur operasi standard SOP namun tidak menjejaskan objektif utama iaitu beriadah sambil menjalinkan hubungan kerjasama dengan organisasi luar. Edisi sulung ini menobatkan pasukan Kita Kroni sebagai juara dengan catatan 243 sepakan membabitkan 13 lubang. Upacara penutupan disempurnakan pengerusi Kumpulan Media Prima Berhad MPB, Datuk Syed Hussein Syed Junid.